Hai, Assalamualaikum. Nama aku Muhammad Afiq bin Yaakob. Kepada yang baru sampai ke channel ni, selamat datang. Kepada yang dah lama sampai, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa like. Korang tekan loceng dekat bawah ni untuk korang dapat update-update yang terbaru daripada video-video aku dekat channel YouTube ni. Okey, hari ni aku nak cakap pasal apa? Hari ni aku nak cakap pasal orang yang lupa ingatan. Iaitu aku dulu pernah ada pengalaman lupa ingatan. Bukannya maksudnya macam cerita drama-drama Melayu tu yang accident, lepas tu hilang ingatan, lepas tu kau dah ingat nama kau siapa, lepas tu engkau pun pergi bercerai dengan bini kau semua. Bukan cerita pasal tu maksud dia hilang ingatan ialah untuk orang-orang yang nak ambil exam. Tetapi korang ni orang yang senang untuk lupa apa yang korang dah belajar. Okey, so seperti yang semua tahulah, kepada yang pernah satu sekolah dengan aku dulu, aku rasa ramai orang tahu yang aku ni bukan pelajar yang cerdik. Aku ni pernah dapat nombor last dalam kelas betul-betul tiap tahun. So dalam batch tahun 1994 tu, aku adalah pelajar yang paling kurang cerdik dalam sekolah tu, sebab aku pemegang rekod nombor last paling lama dekat sekolah tu. Aku boleh bangga ke benda tu? Tak kan? Okey, dan juga aku pernah dapat nombor 1 dalam kelas. So macam mana aku boleh improve daripada dapat nombor last sampai dapat nombor 1 dalam kelas? So ini adalah tips yang aku nak share kan untuk korang yang hilang ingatan, untuk korang jadi kuat ingatan. So jom kita tengok video ni. So untuk bagi korang kuat ingatan, benda pertama sekali yang korang kena buat ialah korang kena kurangkan makan semut lah. Sebab semut ni boleh melupakan. Korang kena tukar makan kerengga pula. Kita jangan ambil tips tu tak berguna. Okey, yang pertama sekali kita kena salin lah. Korang kena sediakan satu kertas. Selalunya aku akan sediakan satu kertas dengan sebatang pen ataupun pensel, letak dekat dalam poket. So korang kena beli buku kecil, kan, buku kecil yang buku 55 ke apa ke, tak kisahlah, 55 ke 33 ke 22 ke 1 ke, asalkan dia buku kecil yang boleh simpan dalam poket. So korang bawa pergi mana saja, kalau korang dapat information yang masuk dalam kepala korang tu, korang kena cepat-cepat salin, cepat-cepat tulis. Dan dia janganlah buat panjang-panjang macam karangan. So korang kena buat dia macam satu point, macam satu point pertama apa, point kedua apa, point ketiga apa. Dia kalau macam dalam karangan, itu lebih baik korang bawa je buku teks tu pergi mana-mana kan. Lepas tu highlight je, ambil highlight tu, highlightkan satu buku teks tu, baik buat macam tu je. So yang ni dia ibarat macam korang highlight lah. So sebenarnya bagi orang yang pelupa ni, highlight saja tak cukup, dia kena salin. So bila kita salin tu, kita akan double confirmkan information yang masuk dalam kepala kita tu. So aku bagi contoh, kalau apa je information yang kita dapat, kita akan masuk dalam kepala, betul tak? Lepas tu tak semestinya kita akan ingat benda tu. So bila kita tulis, kita akan double confirmkan yang benda tu akan melekat dalam kepala kita. So walaupun aku tak tengok balik apa yang aku tulis tu, tapi aku boleh ingat sebab benda tu kita dah double confirmkan dengan kita menulis. So bila kita menulis tu, cara tak langsung kita double confirmkan balik apa information yang kita dapat tu. So itu adalah tips dia yang aku selalu buat. So lepas ni kalau nak pergi mana, korang kena sediakan satu buku kecil yang boleh masuk dalam poket, dengan sebatang pen ke ataupun sebatang bukan sebatang mancis dan bukan sebatang rokok, sebatang pen ataupun sebatang pensel untuk korang menulis lah. So korang kena rajinkan diri korang untuk menulis setiap apa benda penting yang korang kena buat hari-hari. So mungkin rutin harian hari-hari ke, ataupun mungkin benda-benda baru yang korang dapat ke, yang benda penting yang boleh masuk dalam exam ke apa ke. So benda ni general, bukan saja untuk pelajar je. So untuk orang-orang yang dah habis belajar pun, kalau korang ada benda penting yang korang kena buat, korang kena buat benda ni, korang kena catat. So tak semestinya kita kena tengok balik. Kadang-kadang kalau yang tengok balik tu, aku rasa mungkin orang yang teruk lah. Kalau yang macam dah teruk sangat, dia dah tulis pun dia tak boleh ingat juga, so dia kena tengok balik lah. Tapi kalau macam aku, dalam bilik aku ni ada banyak sangat kertas yang aku dah tulis, aku dah salin, tapi aku tak baca balik pun. So bila kita dah salin tu, sebenarnya benda tu pun dah buatkan kita ingat dah. Benda tu dah double confirm dah information yang kita dapat tu. So secara tak langsung dengan menulis tu akan kuatkan lagi ingatan kita. So benda yang paling simple yang aku selalu buat ialah kita tulis saja dalam kertas kecil yang kita sediakan dekat dalam poket kita. So benda yang paling penting dalam hidup ni bukanlah untuk kita nak jadi nombor 1. Benda yang paling penting dalam hidup bukanlah untuk kita jadi nombor 1, sebab kita akan sentiasa kalah dengan orang lain. Kalau kita rasa kita hebat, akan sentiasa ada orang yang lagi hebat. Kalau aku bagi contoh macam Lee Chong Wei, kalau Lee Chong Wei tu dia pemain ranking nombor 1 dunia, tapi still ada orang yang boleh kalahkan dia, kan, macam Lin Dan, Chen Long. So walaupun kau dah dapat gelaran nombor 1 dunia, still ada orang yang boleh lagi baik daripada kau, lagi bagus daripada kau. So kalau kita nak dapat nombor 1 tu memang susah. So kita jangan bagi tekanan kepada diri kita untuk dapat nombor 1. Kita kena improvekan diri kita yang sekarang ni dengan diri kita yang dulu. So kita boleh bezakan kita punya peningkatan tu. So ada peningkatan pun dah cukup bagus dah sebenarnya. So korang kena tengok apa improvement yang korang dah buat. Korang bandingkan diri korang yang sekarang dengan diri korang yang dulu. So korang jangan bandingkan diri korang dengan orang lain, sebab benda tu akan membuatkan korang rasa down bila korang tak boleh nak kalahkan orang lain. Sekurang-kurangnya kalau kita bandingkan diri kita dengan diri kita yang dulu tu, kita boleh rasa happy sebab ada improvement, ada peningkatan yang mana kita boleh kalahkan diri kita yang dulu tu. So kita kena lebih baik dan lebih baik dan lebih baik untuk hari-hari akan datang. So kita cuma kena tengok
perubahan dalam diri kita, peningkatan dalam diri kita. Bukannya kita kena bandingkan diri kita dengan orang lain, sebab benda tu akan membuatkan kita lagi down dan kita akan lagi stres bila kita tak dapat jadi nombor 1 antara yang terbaik tu. So itu adalah tips yang aku boleh bagi, benda yang aku selalu buat. So benda tu yang buatkan aku ada improvement daripada dapat nombor last sampai dapat nombor 1. Aku ni bukan orang yang pandai dan aku pun tak kekal pun dapat nombor 1, tapi sekurang-kurangnya kita ada improvement, sekurang-kurangnya kita ada peningkatan daripada diri kita yang dulu. So usaha je, dapat tak dapat itu adalah takdir yang Tuhan tentukan. So kita tak perlu risau kerja Tuhan, kita perlu buat kerja kita saja. Kerja kita cuma kita kena usaha je untuk improvekan diri kita. So itu saja untuk poin video untuk hari ni. Assalamualaikum, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum, bye bye, jumpa ke video yang akan datang. Bye bye.